يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah seperti mana apa yang diucapkan oleh muazzin. Riwayat Al-Bukhari. As-salatu was-salamu alayk عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين. Ikuti rancangan Duniaku Buku yang ditaja oleh Kemilau Publikasi Sdn Bhd pada setiap hari Khamis jam 9.15 malam hanya di IKIM FM. Walaupun dia boleh menghantar kenderaan ke bulan, akan tetapi di sisi Allah, pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki apa-apa makna pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya manusia itu tidak mengenal siapa dirinya. Berkongsi ilmu bersama Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, membicarakan kitab Zammil Ghurur daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali, menerusi segmen Khazanah Ilmuwan, bersiaran setiap Jumaat 9.15 malam hanya di IKIM FM.
Pilihan utama anda Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Faiz Haji Osman masih lagi teman anda saat ini. Perkongsian kami insya-Allah bakal diteruskan kejap lagi. Kita akan berkongsi ilmu, kita kembali ilmu bersama-sama. Ini satu lagi peranan penting yang perlu kita fahami dengan lebih jelas lagi. Kadang-kadang susah kita nak faham terma-terma dalam istilah perundangan ni. Jadi kita kena dengar dan teliti, perhalusi sebaiknya insya-Allah. Okey, semoga beroleh manfaat. Okey. Kejap lagi kita akan ikuti siaran ulangan bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, berbicara berkenaan dengan pentadbiran keadilan sistem kehakiman Islam. Kejap je lagi ya. Jom kita berhibur bersama dengan Firqah Al-Wa'ad Rijalul Qassam, juga lagu ini daripada Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4 IKIM FM, pilihan utama anda. Satu kasinan abadi, tiada tandingi, Dia yang satu. Dua, sayang berpanjangan, membawa ke syurga, kasihnya ibu. Lapar dan dahaga, rela berpayahan, setianya ayah. Empat, mudah kau ketemu, berhati selalu, beza antara kasih dan kekasih. Ibu, ku ingat dahulu, menyisir rambutku ke masa lalu. Ayah menghantar ke sekolah, bergunalah ilmu bila dewasa. Sayang, dengar lagu ini untuk kau sandarkan, buat pedoman.
kau renungkan. Andai kau beroleh bahagia, ingat itu bukan untuk selamanya. Andai kau dalam sengsara, ingat itu bukan untuk selamanya. Hidup ini sementara. Hidup ini sementara. اضرب بعزمك أيها القسام، وازأر بنارك فالحروب ضرام. طأ فوق هام الكفر زلزل عرشه، لا تجزعن فدى الرسول إمام. أطلق رصاصك والذي رفع السماء، إن الحلول بغيره استسلام. إن اليهود لنسوة عند اللقاء، إن كان في ساح الوغى القسام. حي رجال القسامية حراس فلسطين. حي رجال القسامية حراس فلسطين. أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين. حي رجال القسامية حراس فلسطين. أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين. بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين. بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين. بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين. هيلا 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 هي هيلا هيلا هي هيلا 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 هي هيلا هيلا هي. يا جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف. علم كل جيوش العالم درب العز كيف. يا جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف. علم كل جيوش العالم درب العز كيف. علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف. علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف. أعلنها نموت وما نساوم لما نخون السيف. أعلنها نموت وما نساوم لما نخون السيف. لما نخون السيف. هيلا 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 هي هيلا هيلا هي هيلا 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 هي هيلا هيلا هي. يا نخوة صلاح شحادي ويا عقل عماد. عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات. يا نخوة صلاح شحادي ويا عقل عماد. عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات. قتل المحتلين عبادك شرعها رب العباد. قتل المحتلين عبادك شرعها رب العباد. قوموا يا رجال الإيران
باليهود يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود يا ملثم يا ابو الكوفية يا رعب اليهود يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود بالعز تسف العملية يا نصر بلادي الموعود بالعز تسف العملية يا نصر بلادي الموعود نادي بوجه الصهيونية جيش محمد بدأ يعود نادي بوجه الصهيونية جيش محمد بدأ يعود جيش محمد بدأ يعود حي رجال القسامية حراس فلسطين أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين حي رجال القسامية حراس فلسطين أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين بالقرآن وبندقية لبوا صرخة عز الدين. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Saleh meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah yang bermaksud, amal perbuatan apa yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berdua menjawab, amal perbuatan yang dilakukan secara berterusan meskipun tidak banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum. Kami kumpulan Voice of Man. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Imam Asy-Syafi'i. Nama penuh beliau ialah Muhammad Ibni Idris Ibni Al-Abbas Ibni Uthman Ibni Syafi' Ibni Al-Sa'id Ibni Ubaid Ibni Abdul Yazid Ibni Hashim Ibni Abdul Muttalib Ibni Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i menceritakan, aku lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijriah, iaitu pada hari Abu Hanifah meninggal dunia. Orang ramai berkata, seorang imam telah meninggal dunia dan lahir pula seorang imam. Kemudian ketika berusia 2 tahun, aku dibawa ke Mekah. Imam Asy-Syafi'i ialah salah seorang daripada 4 orang imam mazhab yang muktabar di sisi ahli sunnah, dan kepada beliaulah disandarkan mazhab Syafi'i. Beliau memiliki ilmu yang mendalam dalam bidang fiqh serta hadis dan telah mula memberikan fatwa ketika berusia 20 tahun. Antara karya Imam Asy-Syafi'i yang paling masyhur ialah kitab Al-Um dalam bidang fiqh dan kitab Al-Musnad dalam bidang hadis serta Ahkam Al-Quran dan Al-Sunan. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga seorang penyair yang memiliki jiwa yang halus dan sentuhan perasaan yang amat mendalam. Bait-bait syair yang puitis sentiasa saja meniti lancar di bibirnya, dan inilah bakat luar biasa yang dikurniakan Allah kepada beliau.
Puisi serta syair Imam Asy-Syafi'i mengungkap aspek-aspek keagamaan dan mengangkat nilai-nilai kemuliaan akhlak seperti sifat zuhud, rendah diri, pemurah, selain memaparkan unsur-unsur nasihat dan galakan seperti berusaha mencari ilmu serta pengalaman melalui pengembaraan. Himpunan puisi beliau itu termuat dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia di Kahirah, Mesir pada tahun 204 Hijriah, meninggalkan warisan ilmu yang menjadi asas perundangan syariah serta khazanah puisi yang puitis lagi indah. Okey, kembali saat ini para pendengar. Terima kasih untuk yang masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, setiap Selasa kita nak kembali ni para pendengar bersama untuk segmen Islam dan Perundangan. Okey, dan kita ada tetamu tetapnya iaitu Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, merupakan fellow utama di IKIM. Assalamualaikum, Prof. Baik, terima kasih Kak Konti tengah hari ni, pagi ni. Okey, kita nak sembang-sembang ya sebenarnya tajuk berkaitan dengan bila sebut Islam dan perundangan, tentunya topik ni pun tak lari jauh lah daripada aspek itu. Okey, tajuk kita tentang pentadbiran keadilan sistem kehakiman Islam ya. Okey, kalau kita tengok sebelum ini bukan pertama kali ya Prof menyentuh tentang aspek ini. Okey, hari ini tajuk kita nak bercakap tentang sistem kehakiman Islam, di mana pada 17 Mac lalu dan minggu lepas pada 24 Mac Prof dah sentuh mengenai isu semasa iaitu enakmen Syariah Negeri Kelantan kan. Dan hari ini kita nak sambung perbincangan tentang sistem kehakiman Islam di mana fokusnya ialah kepada jawatan hakim itu sendiri dari segi lantikan, tugas dan juga prinsip asas yang perlu dilaksanakan oleh para hakim ni dalam nak melaksanakan tanggungjawab dia secara adilnya. Mungkin sedikit di awal ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Siti. Pertama kali kita untuk siri ni lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar IKIM FM. Moga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sihat sejahtera. Semoga sentiasa dirahmati Allah, insya-Allah. Ya, topiknya saya tadi bercakap dengan Siti, tajuknya agak berat tapi saya cubalah bawakan, menjadikan dia begitu ringan lah. Sebab bila kita bercakap mengenai sistem keadilan ataupun sistem kehakiman Islam ini, sudah tentunya ia tertumpu kepada personal-personal atau pegawai-pegawai yang terlibat dalam sistem kehakiman itu. Kalau pada masa pertama kita bincang itu, saya telah huraikan tentang secara ringkasnya tentang hakim ni, tapi perbincangan kita pada hari ini saya akan fokuskan kepada lantikan hakim dan juga tanggungjawab hakim tu. Jadi kalau kita lihat kepada prinsip asasnya yang kita maklumlah, Al-Qadha ataupun badan kehakiman itu adalah satu badan yang wajib ditubuhkan oleh sesebuah negara. Dan dalam badan kehakiman itu adanya orang yang paling penting, iaitu hakim. Baik, yang sekarang kita nak lihatlah, saya fikir para pendengar pun sudah sedia maklum siapakah yang melantik hakim. Biasanya kita adalah ketua tertinggi negara telah melantik hakim lah. Maknanya dalam sistem Islam dahulu mungkin khalifah lah. Dalam sistem Khulafa Ar-Rashidun itu kita lihat khalifahnya adalah yang berkuasa untuk melantik hakim ya. Jadi khalifah itu diberi mandat untuk lantikan hakim, dan hakim-hakim ini boleh dilantik dalam pelbagai dimensi lah, dalam pelbagai aspek penghakiman, sama ada dari segi pengkhususan ya, sama ada dari segi pengkhususan mazhabnya setelah adanya mazhab lah ya, pengkhususan dari segi perkara-perkara yang akan diadili oleh hakim tersebut. Contoh kalau sekarang kita kata hakim untuk mahkamah sivil ataupun mahkamah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jenayah, dia berbeza-beza, dari itu kita panggil takhsisul qada itu. Jadi pengkhususan para hakim. Mulanya kita nak sebutlah ya syarat-syarat untuk menjadi hakim ni. Bacaan saya merujuk kepada pandangan Al-Mawardi lah. Dalam bukunya Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Mawardi membincangkan 7 sifat atau 7 karakter, 7 kelayakan untuk menjadi hakim ni. Pertama, hendaklah seorang itu mempunyai mencapai umur yang baligh.
Saya fikir ini semua dalam semua syarat taklif, syarat tanggungjawab seorang Islam tu dia adalah umurnya yang mencapai tahap umur baligh, kerana umur baligh ni ialah meletakkan keyakinannya. Oleh itu saya fikir ada juga pendapat yang menyatakan tentang sifat orang yang baligh itu, adakah dia mesti lelaki ataukah mesti perempuan. Ini satu debat ni dalam pembahasan semasa, sama ada wanita juga layak untuk menjadi hakim. Saya fikir masyarakat Malaysia, fiqah Malaysia sekarang ini sudah menerima wanita sebagai hakim. Masa pendapat-pendapat, walaupun mungkin pada awal perbincangan kita di Malaysia ini masih lagi ada persoalan-persoalannya. Kalau di Mahkamah Sivil di Malaysia ini kita tidak nampak satu perkara yang kekok lah kalau wanita itu menjadi hakim. Bahkan kita mempunyai hakim wanita yang berkaliber, ya. Jadi di sini di Mahkamah Syariah pada awalnya kita masih lagi kita dahulunya mempunyai perbezaan pendapat lah, sebab kita mengikut mazhab-mazhab. Ada yang mengatakan tentang tidak bolehnya seorang wanita menjadi hakim, dan ada yang menyatakan bolehnya wanita menjadi hakim. Tapi bagi saya isu ni di fiqh di Malaysia ini sudah selesai. Kalau di negara kita telah melantik negara kita telah melantik hakim wanita, maknanya di mahkamah syariah juga memberi kuasa kepada wanita-wanita yang berkaliber dan berkebolehan dari segi ilmunya itu untuk menjadi hakim. Jadi seorang lelaki yang baligh ini hanya pendapat mungkin sesuai dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi di Malaysia ini kita sudah menerima. Cuma di mahkamah syariah di Malaysia ni hakim-hakim wanita ini masih belum lagi mengendalikan kes-kes jenayah lah. Setakat ini yang saya tahu, belum mengendalikan kes-kes jenayah syariah lah. Dia mengendalikan kes-kes yang melibatkan kekeluargaan ataupun seorang pegawai suluh yang diberi kuasa kehakiman untuk menyelesaikan masalah dalam proses suluh lah. Jadi ada yang menyatakan tentang syarat lelaki ni kerana berpandukan ayat wanita itu tidak boleh menjadi ketua kepada lelaki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini yang digunakan sebagai dalil untuk menyatakan bahawa wanita tidak boleh menjadi seorang hakim. Saya ringkaskan sahajalah, ya, saya ringkaskan sahaja tentang itu kerana bagi saya penyelesaiannya sudah ada di tanah air kita ini tentang aplikasi tanggungjawab hakim ini kepada wanita. Kita tidak perlu banyak berbahas tentang inilah. Ya. Syarat yang keduanya ialah berakal. Ini sangat mudah lah, kata semua orang ni berakal kecuali dia telah didiagnoskan. Yeah. Tetapi jawatan hakim ni bukan jawatan main-main, ya, jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang sangat berat. Dan banyak hadis-hadis yang menakutkan tentang jawatan hakim kan. Kita kata seorang hakim tu dilantik dan dia seolah-olah dibunuh tanpa menggunakan pisau, maknanya secara pelan-pelan. Dan kita juga mendengar 3 kategori hakim, 2 daripadanya akan ke neraka dan 1 saja yang akan ke syurga. Kan berat tanggungjawab ni kan Siti. Jadi kita kata tanggungjawab berakal ini tidak semua orang yang berakal itu boleh menjadi hakim lah. Dan kita kata berkata ni dalam satu kata mesti bijaksana. Bijaksana. Kalau di zaman moden ni memanglah syarat akademik itu menjadi satu perkara penting. Lulus undang-undang. Kalau orang lulus ekonomi memang hebat, tapi tak boleh jadi hakim lah. Sebab mesti mempunyai kelulusan akademik yang membolehkan dia berhujah dalam menggunakan pengetahuannya berkaitan kehakiman itu. Jadi tidak hanya semata-mata berakal, tetapi seseorang itu hendaklah mempunyai kebolehan untuk menjadi bijaksana dan berhikmah. Jadi macam katakanlah tugas hakim ialah menyelesaikan persengketaan, ya. Kadang-kadang persengketaan itu tidak boleh diselesaikan dengan apa yang tertulis di atas kertas. Jadi hakim itu hendaklah bijaksana dan penuh hikmah melihat dalam apa sebuah keadaan yang berlaku dalam mahkamah itu. Jadi kalau saya ringkaskan, sekarang ni seorang hakim itu hendaklah orang yang boleh berakal dan mengetahui tentang berpengetahuan luas tentang undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang contoh kalau menyelesaikan kes jenayah, hendaklah mengetahui undang-undang jenayah dan hendaklah mengetahui undang-undang prosedur turut hukumiah
dan hendaklah kaifiatul qada itu dia mesti faham, dan undang-undang keterangan. Ya, undang-undang keterangan tu dia kena faham juga. Jadi 3, dan menggabungkan semua, dicampur dengan situasi kes, keadaan orang salah itu, keadaan pihak-pihak dalam itu, dan juga permintaan sosial juga. Ini berakal, ini memerlukan kebijaksanaan. Dia bukan mudah. Kalau kita mengukurnya dari segi kualifikasi akademik dan juga dari segi kebijaksanaan, ini kita mungkin ini agak payah untuk kita nilai, tetapi mungkin ia boleh dilihat dalam credibility seseorang untuk dilantik menjadi hakim. Ketiga, dia kata seorang hakim tu hendaklah seorang yang merdeka. Ini sangat jelaslah merdeka. Kalau ni syarat-syarat yang diletakkan oleh ahli ulama dulu, maknanya orang ini bebas, bukanlah seorang hamba. Tapi yang pentingnya di sini ialah merdeka dalam konteks ini, saya fikir ia adalah mereka yang tidak diganggu gugat pemikirannya, tidak diganggu gugat kedudukannya oleh orang lain. Maknanya bebas. Bukanlah orang kata dia tidak bebas atau dia bergantung kepada pihak lain. Ini bahaya untuk jawatan hakim. Maknanya seorang yang bebas daripada, bukan saja daripada perhambaan, daripada cengkaman kekuasaan orang lain dalam bentuk pemikirannya ataupun dalam bentuk peribadinya, kedudukan statusnya, sosialnya, maka dia tidak, bagi saya ini adalah satu syarat yang boleh kita kembangkan. Seterusnya, syaratnya ialah seorang yang beragama Islam untuk menghakimi undang-undang Islam, dan juga untuk menghakimi permasalahan melibatkan orang Islam, sebagaimana firman Allah lah dalam surah An-Nisa, dalam ayat 141, walan yaj'alullahi lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ayat ini memberi dengan jelas bahawa Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang bukan Islam, atau digunakan istilah kafirin di sini, untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Dibimbangi bahawa membinasakan di sini dalam konteks tidak memahami undang-undang Islam, maka membuat keputusan bercanggah dengan keputusan Islam. Jadi di sini tidaklah orang-orang yang bukan beragama Islam itu boleh dilantik untuk menghakimi kes-kes yang melibatkan undang-undang Islam. Okay. Dan seterusnya, bersifat adil. Saya fikir adil ini tepat kata-katanya, dialah seorang yang jujur, seorang yang bersih dari segala keburukan, mengelak daripada perkara yang haram. Ini secara umumnya ialah adil ini ialah orang yang taat akan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga maruah agama, menjaga maruah diri. Itulah yang pentingnya, kerana dalam Islam ni menjaga maruah agama itu adalah satu tanggungjawab yang sangat besar bagi setiap orang. Bahkan pula dia seorang hakim. Jadi kalau saya kata tadi, contoh syarat menjadi hakim tu orang yang bijaksana. Jadi bijaksana juga dalam menentukan bagaimanakah akan kita panggil menentukan maqasid agama itu. Jadi supaya agama itu sentiasa dijaga dengan keputusan-keputusannya, dan keputusan-keputusan itu akan memberikan gambaran tentang agamanya. Di sini saya nak hurai sikit lah, sebab dalam konteks hakim ni, dalam aplikasinya dalam masa moden ini, masa sekarang ni, seorang hakim hendaklah menulis penghakimannya. Maknanya bila dia buat satu putusan, katakan satu pendakwaan dan kes itu diputuskan, dikatakan seorang yang dituduh itu dalam kes jenayah bersalah. Jadi apabila hakim mengambil keputusan bahawa seseorang itu bersalah, maka dalam masa 30 hari hakim hendaklah menulis penghakiman ini. Penghakiman ini kadang-kadang dan sentiasa sebenarnya menjadi satu kayu pengukur bahawa seseorang itu adil dan bijaksana. Maknanya keterangan mana, contoh semasa perbicaraan itu hakim diberikan dengan keterangan-keterangan tertentu, dan hakim mengambil keterangan tersebut atau menolak setengah keterangan yang lain. Jadi hakim hendaklah memberi justifikasi kenapa menerima setengah keterangan dan kenapa menolak keterangan, dan hakim hendaklah menulis dalam keputusannya. Ini satu yang sangat penting dalam bidang penghakiman, kerana agama dilihat dalam penghakiman tersebut. Dia dua peringkat. Kadang-kadang apa berlaku di mahkamah ialah apabila hakim mendengar semua kes, pihak pendakwa datang, pihak yang dituduh datang, kedua-dua pihak kemudiannya memberikan
keterangan-keterangan, evidence dia kan. Jadi hakim hendaklah menilai evidence tersebut, keterangan-keterangan tersebut, dan seterusnya mengambil pendirian yang mana hakim terima, yang mana hakim tidak terima, bersandarkan kepada prinsip perundangan tersebut. Jadi bila terima dia ataupun tidak terima itu, hakim membuat keputusan sama ada bersalah atau tidak bersalah. Atau bila dia dapati bersalah atau tidak bersalah itu, hakim hendaklah menulis keterangan-keterangan yang diterima dalam penghakimannya. Reasons of judgment ini penting, kerana kalau alasan-alasan penghakiman itu nampak tidak menepati kehendak maqasid, maka hakim tidak akan menjaga agama itu. Jadi ini sangat bahaya untuk agama Islam, ataupun sangat kritikal lah tanggungjawab seorang hakim untuk menjaga kedudukan agama Islam tersebut. Jadi menjaga maruah agama, menjaga maruah diri sendiri, dan juga menjaga maruah duniawi orang-orang lain, keadaan sosial tu juga menjadi ciri-ciri keadilan. Pada saya, kita boleh kembangkan lagi, sebab saya merujuk kepada pandangan Al-Mawardi kan. Jadi huraian-huraian dalam aplikasi semasa saya fikir amatlah penting ya. Jadi syarat seterusnya, dari segi syarat fizikalnya, ia adalah tidak cacat dari segi pendengaran dan penglihatan. Ini bagi membolehkan para hakim untuk menegakkan kebenaran dan membezakan yang mana baik dan yang mana buruk, yang dia dapat menontonnya atau melihatnya dengan apa orang panggil, dengan panca inderanya, dan boleh memahami situasi itu. Jadi kadang-kadang ada juga macam Al-Mawardi ni, dia sebut orang yang tidak cacat ini lebih mudah digeruni. Tapi mungkin bukanlah diskriminasi di sini. Orang kata kan orang kurang ada keupayaan kelainan, lain upaya ni didiskriminasi, tidak boleh menjadi hakim. Tapi sebenarnya setiap hakim itu hendaklah dilihat gah dari segi personalitinya, gah dari segi personalitinya, dan juga mendatang kegerunan. Kegerunan dari sini maksudnya respect lah, penghormatan daripada pihak-pihak yang ada tu. Seterusnya, hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas dalam hukum hakam. Inilah kata ilmu yang luas itu, kalau kita kata ilmu yang luas itu adalah satu syarat, benarlah. Sebabnya orang kata, dalam saya sebut tadi 3 kategori hakim kan, yang 2 akan ke neraka dan 1 saja akan ke jannah. Itu sangat menakutkan. Antara 2 ini ialah tidak ada ilmu pengetahuannya. Dia tidak puncanya kan. Sebab kalau membuat keputusan tanpa ilmu pengetahuan, dan ini sesuatu yang sangat menggerunkan lah. Kadang-kadang dia dalam bahasa orang muda kata dia perasan lah, belagak kan. Perasan ada ilmu, tapi sebenarnya dia tidak ada ilmu. Ini bahaya dalam jawatan hakim, kerana apa yang ada, mungkin jawatan-jawatan lain pun bahaya juga. Kita bercakap tentang perkara yang kita tidak tahu. Janganlah kita bercakap atas apa yang kita tidak tahu kan. Ini bahayalah. Jadi ilmu yang luas itu menjadi hukum hakam, mengenai hukum hakam itu menjadi soalan yang penting. Dan dasar-dasar hukum serta ranting-ranting hukum tu juga hakim tu hendaklah maklum. Jadi memanglah kita tahu manusia ini tidak sempurna dan tidak ada semua ilmu dalam dirinya ya. Sebab itu dalam proses-proses kehakiman, para hakim ni boleh juga meminta bantuan ulama. Maknanya kalau dia tidak arif dalam keadaan sekarang ni pun, kita tidak mungkin dapat seorang yang sangat perfect. Seorang hakim mengetahui hukum hakamnya, hukum hakam syariah. Kadang-kadang kita ni bila kita sebut hukum hakam syariah, kita meletakkan kepada hukum halal haram tu kan, semata-mata kan. Sedangkan hukum syariah ni luas. Bagi kita tengok macam kalau kan tentang kebersihan alam sekitar, tentang alam sekitar, syariah semua ada juga alam sekitar tu kan. Jadi kita kena tahu juga tentang ekonomi. Hakim mungkin tidak pandai, hakim lulusan undang-undang ni mungkin tidak pandai tentang ekonomi. Jaranglah orang buat undang-undang buat ekonomi sekali. Jadi berdasarkan perkara berkaitan dengan ekonomi, dan hakim dia dibolehkan dalam proses membuat hukuman atau sebab tu dalam bidang keterangan ada pula kita panggil keterangan pakar, keterangan pakar. Jadi mereka ini boleh membantu hakim. Kalau dalam konteks sekarang, seorang pakar datang ke mahkamah, dia sebenarnya walaupun dipanggil oleh satu-satu pihak, mungkin plaintiff
atau pendakwa yang panggil seorang pakar tu, tanggungjawab pakar tu memberi pengetahuan kepada hakim. Hakim mungkin tidak tahu dalam bidang-bidang terperinci. Betul. Jadinya hakim hendaklah diberi bantu oleh pakar-pakar ni. Walaupun syarat asasnya ialah hakim mempunyai pengetahuan yang luas. Tapi kita faham tidak mungkin seorang hakim dalam keadaan sekarang ni mengetahui. Kita go to reality lah. Yalah, kita lihat tidak ada. Kalau dulu hukum hakam tu mudah, tidak begitu kompleks kan. Sekarang kalau kita sebut mengenai jenayah cyber tu kan, hakim mesti tahu juga bagaimana teknik cyber ni bergerak kan. Apa dalam internet juga. Jadi memerlukan pakar. Jadi walaupun kita tidak mempunyai orang yang layak dikatakan mengetahui kesemua bidang yang kompleks ini, jadi dalam perbicaraan itu membolehkan para ahli pakar itu dihadirkan untuk memberi keterangan-keterangan yang boleh diterima. Setuju. Di mahkamah syariah baik sekarang, di mahkamah sivil baik sekarang, adalah satu syarat untuk satu prerequisite lah bagi saya untuk penghakiman yang adil, untuk setiap hakim itu mengambil keterangan-keterangan pakar ya. Jadi kita dah sampai ke 7 lah tujuh apa syarat-syarat kelayakan para hakim tu. Saya fikir satu perkara yang saya nak rumus lah ya. Dari sini kata kalau seseorang yang memenuhi kesemua syarat ini, dalam keadaan-keadaan tu mewajibkanlah seseorang ini menjadi hakim. Walau dalam keadaan dia tidak ada orang lain yang lebih baik daripadanya, bagi saya seorang itu hendaklah menonjolkan diri untuk menjadi hakim. Kerana kalau dibiarkan badan kehakiman tu dipegang oleh seseorang yang tidak mengetahui ataupun tidak ada ilmu tentangnya, badan kehakiman itu menjadi lebih teruk. Dan bagi saya eloklah orang yang mempunyai syarat-syarat ini tampil ke depan dan menonjolkan diri lah. Betul ya. Kadang-kadang mungkin di pihak kerajaan mungkin nak melantik orang yang arif ya, orang yang kalau tak ada 10-7 ciri-ciri tu ada, tapi mungkin tak jumpa. Jadi kalau ada yang merasakan diri tu layak, mungkin boleh muncul sebab kata doktor kan. Sebab kita takut rugi pada negara kita. Betul. Kalau kita ada orang yang hebat begitu tetapi kepakarannya, kemampuannya tidak digunakan sepenuhnya di tempat yang betul. Betul. Okey, mungkin itu rumusannya ya doktor. Betul. Saya rasa memang tajuk kita bila dengar sistem kehakiman memang sangat berat, tetapi sepanjang penghayatan bersama dengan doktor untuk sesi kita pagi ni nampak mudah dan ringan dan senang difahami. Cara penerangan itu. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, Fellow Utama IKIM, bersama kita berkongsi pandangan beliau menerusi segmen Islam dan Perundangan. Tajuk kita pentadbiran keadilan sistem kehakiman Islam. Terima kasih Doktor, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Sempena Karnival Badar 2015, Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting, IKIM FM akan menganjurkan rakaman forum bicara ad-din IKIM FM pada Jumaat 3 April di dataran SAM Unwanus Saadah Banting. Berkongsi ilmu melalui perbincangan bertajuk Anak-anak Kita Milik Siapa bersama dua orang panel, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, pengisi slot tarbiyah IKIM FM, dan Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, dipengerusikan oleh Hajjah Nik Hasnah Ismail. Jumpa anda di sana. Menyala itu pelita, berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya. Purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi.
cahaya merabalah kita tanpa pedoman, tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di suluk cahaya. Menyala itu pelita, berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya. Purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah, cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, pribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. Tanpa cahaya merambalah kita, tanpa pedoman tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di suluk cahaya. Semalam Ani bawa nasi lemak. Hari ni Mariam bawa mi goreng. Untungnya macam ni. Hari-hari makan percuma. Boleh jimat belanja kan? Boleh sangat. Kalau setiap hari kita gile bawa bekal, sekurang-kurangnya boleh jimat 3 hingga 4 ringgit sehari. Duit tu kita boleh masuk tabung. Kan lebih untung. Kita pun dapat pahala sedekah dan eratkan silaturahim. Betul kata awak tu. Esok giliran saya lah. Nak buat roti telur. Itu betul-betul jimat. Ada macam-macam cara kalau nak berjimat. Bukan anak yang bekerja je. Anak-anak pun boleh bawa bekalan yang sedap dan selamat. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, saya Rakib Majid. Teruskan bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Emosi yang paling tinggi inner peace, dan orang yang paling bebas ialah orang yang paling tenang dalam apa situasi. Jadi 3 benda kita nak dalam dunia: kebebasan, ketenangan dan kebahagiaan. Macam mana nak dapat dia? Beri pada orang. Tapi kita nak tenang tapi kita tidak menenangkan orang. Kita nak bahagia tapi kita tak bahagiakan orang. Kita nak kebebasan tapi kita nak kongkong orang. Sebab itu nak tahu kita punya level kat mana, tengok apa emosi masa kita bangun pagi. Kalau kita bangun pagi rasa serabut, rasa tak tenang. Kalau saya tak tenang, maknanya saya banyak dosa, tidak memaafkan orang. Kita sangat ego. Pasal bila kita ego, sombong, tak akan tenang. Kalau tak buat tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah dan tidak mengimarahkan dunia ikut hukum Allah, kita sentiasa dalam kemurkaan Allah, dan yang menggenggam hati kita, nurani jiwa sanabari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda berlaku di luar, ada rumah besar, kereta besar, pangkat, anak ramai, suami apa semua, tidak ada benda di luar boleh menentukan dalaman kita. Sebab hati kita dalam genggaman Allah. Allah yang menggenggam langit seluruhnya, itulah yang memegang jiwa kita. Sebab itu kalau kita tidak tenang, kita audit diri kita. Orang tenang sentiasa menang. Orang takut takkan tenang. Orang dengki takkan tenang. Orang marah takkan tenang. Orang dendam takkan tenang. Orang tamak takkan tenang. Siapa yang tak tenang, berarti dia banyak emosi negatif.
Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini rakan-rakan saya yang berada di Kedah waktu ini 89.0 FM Kedah, Perlis, Langkawi. Terima kasih banyak-banyak ya, terus setia bersama-sama kami. Saya Faiz dah pun sampai di penghujung pertemuan. Pertemuan kita bermula 10 malam tadi sampailah sekarang ni 4 jam kurang lebih. Temankan saya Faiz Haji Osman. Semoga apa juga yang kami kongsikan di ruangan ini bermula dengan tadi jam 10 malam tadi berkongsi berkenaan dengan menyemai akhlak mulia dapat kita jadikan iktibar dan juga panduan kita bersama, insya-Allah. Terima kasih atas komen-komen anda yang bernas, yang bermanfaat dan yang berilmu. Itu yang paling penting kan. Okey, saya nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu ini daripada Razi, lagunya Penyesalan, dan juga Akil Khai, Intim, Nazri Johani dan juga Fariz, lagunya Salamun Salam. Jaga diri semua. Farouk insya-Allah akan teman anda kejap lagi hingga jam 6 pagi untuk Dini Hari IKIM FM. Esok kita kembali untuk Pengembara Muslim. Kita nantikan esok. Jaga diri semua. Jumpa esok insya-Allah. Selamat beristirahat. Saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Selawat dan salam, doa dan pujian ke atas junjungan Nabi yang mulia, ke atas junjungan Nabi yang mulia. Engkau matahari di kala siang, engkau rembulan di waktu malam, seisi dunia menatang cahaya, seluruh buana menyambut gembira, penyelamat umat hidup sejahtera, penyelamat umat hidup sejahtera. Salamun kami sikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Salamun salamun kami sikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram, ala al-anbiya'il 'izamil kiram. You are the sunshine, brightens the day. You are the moonlight, guiding our way. You came with the light to the entire world. You came with the light to the entire world. Peace be upon you, messenger of Allah. Peace be upon you, messenger of Allah. Ya Habib Allah. Salamun salamun kami sikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Salamun salamun kami sikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Salamun salamun kami sikil khitam ala al-anbiya'il 'izamil kiram. Sakantum fuadi wa rabbil ibad wa antum marami wa aqsal murad, fahal tus'iduni bi safwil widad, fahal tus'iduni bi safwil widad, wa hal tamnahuni sharif al-maqam, wa hal tamnahuni
banyak berlalu, hari matiku senantiasa menunggu. Lidahku semakin keluh, bicaraku semakin terkenyuh. Dulu aku tampan, dulu ku bergaya, ku lupa yang hanya sementara. Ku sia-siakan masaku muda, ku sangka mudaku selamanya. Aku habiskan masa ikut hatiku, ku lakukan apa saja yang aku mau. Ku lupa Allah senantiasa melihatku, aku tenggelam di dalam mimpi-mimpiku. Lidahku semakin keluh, bicaraku semakin terkenyuh. Aku tersentak dari lamunan, yang ku alami hanyalah hayalan. Kusangka dunia adalah kehidupan, rupanya adalah permainan. Aku habiskan masa ikut hatiku, ku lakukan apa saja yang aku mau. Ku lupa Allah senantiasa melihatku, aku tenggelam di dalam mimpi-mimpiku. Sia-siakan masaku muda, sangka mudaku selamanya. Aku habiskan masa ikut hatiku, ku lakukan apa saja yang aku mau. Ku lupa Allah senantiasa melihatku, aku tenggelam di dalam mimpi-mimpiku. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Doa ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan seterusnya menjadi amalan utama beliau di saat-saat menghadapi situasi yang getir. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به عبادك الصالحين لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به عبادك الصالحين Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang maha empunya kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan yang hakiki melainkan Engkau ya Allah. Aku pohonkan pertolongan untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah. Aku mohon perlindungan dari azab-Mu ya Allah. Janganlah dibiarkan aku sendirian, dan jangan pula diserahkan daku kepada mana-mana makhluk-Mu walaupun hanya sekelip mata. Perbaikilah ya Allah, perbaikilah keadaanku seluruhnya, seperti mana Engkau perindahkan hamba-hamba-Mu yang soleh. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu Rabbi la syarika lah. Dialah Allah, Tuhanku, tiada sekutu baginya. Setiap perasaan takut yang wujud dalam diri manusia adalah bersifat sementara, yang harus ditangani dengan penuh yakin pada diri sendiri, di samping berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipelihara dari segala kemungkinan yang berlaku. Jangan lupa ikuti rancangan Usrati bersama Ustazah Hafizah Musa pada setiap hari Khamis jam 5.15 petang, membicarakan tentang pendidikan anak-anak.